Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Kepada yang baru di dalam channel ini, selamat datang saya ucapkan. Saudara-saudara, antara isu yang panas di Malaysia bahkan sehingga tersebar ke seluruh dunia berkaitan dengan kes adik Zara Khairina. Ramai yang kata ini pembunuhan, ada juga yang berpendapat mungkin ini kemalangan. Kita tidak tahu, tapi melihat kepada situasi, lebih ramai yang beranggapan ini adalah kes pembunuhan. Jadi pada akhirnya saudara-saudara, satu demi satu kenyataan daripada saksi, satu demi satu maklumat yang netizen terima. Tapi kita tidak boleh terus mengambil keputusan, mengambil kesimpulan atas niat sendiri. Kita kena mengikut keputusan yang rasmi daripada semua kenyataan-kenyataan daripada saksi, barulah kita boleh tahu apa sebenarnya yang jadi. Kita tidak boleh mengambil keputusan, membuat kesimpulan daripada mengikut kemahuan kita sendiri. Nah, pada akhirnya satu dapatan terkini daripada berkaitan dengan kes ini. Rupanya pada 3 September, satu Facebook page The Reporter telah membuat ataupun telah berkongsikan satu artikel, satu caption berita, ubat anti sawan phenytoin ditemui dalam tubuh Zara Khairina. Mungkin ada yang tertanya-tanya, adakah Zara diracun-kah? Apakah yang berlaku pada malam itu? Adakah Zara disuntik dengan cecair yang berbahayakah? Tapi pada akhirnya ini yang kita tahulah setakat ini daripada perkongsian ini. Tidak tahu sejauh mana kesahihan perkongsian ini. Tapi dikatakan di sini, ubat anti sawan phenytoin ditemui dalam tubuh Zara Khairina. Nah, saudara-saudara, sebelum saya teruskan, saya nak perkenalkan sebentar kepada Anda. Mungkin Anda di luar sana yang sudah lanjut usia, yang sudah mengalami berbagai jenis penyakit. Ini adalah terapi imun untuk semua jenis penyakit. Pada Anda yang ikhtiar nak sembuh, ikhtiar nak sihat semula, mungkin ini adalah jawaban kepada kesehatan Anda. Apapun jenis penyakit boleh sembuh melalui sistem imun badan yang sihat. Sekiranya berminat, Anda boleh menghubungi di nomor yang tertera. Oke, baik, kita teruskan saudara-saudara. Dalam satu komen yang saya lihat, ada yang kata mengarut, ada yang kata phenytoin is commonly given for severe traumatic brain injury as part of intensive care management. Ubat anti sawan only given to brain injury patient. Arwa is one of them. This is from experience from my previous maid. Yes, she never has sawan epilepsy, only after her stroke attack which affects her brain. Now my maid passed away. Al-Fatihah. Ubat anti sawan ini biasa diberi sebab masa Zara dijumpai, dia dan keadaan kritikal, ada gegaran otak, kecederaan serius pada otak. Kesan obat-obat tersebut adalah obat yang diberikan kepada arwah Zara semasa beliau dirawat dalam hospital sebelum kematian. Kita sama doakan yang terbaik buat arwah. Kisah Zara ni semua diselindung, malah dicari lagi salah arwah untuk membela pembunuh supaya pembunuh lepas daripada pertuduhan. Dekat dunia memang korang menang, dekat akhirat nanti merangkaklah kamu mencari arwah. Taktik orang banyak duit semua boleh buat, asal bayaran untuk menang. Kadang kata di sini saudara-saudara, hebat permainan Hang Pa. Obat semasa dalam ICU, obat tahan sakit. Jadi ini adalah beberapa komen yang saya lihat lah. Walau bagaimanapun, komen-komen ini tidak menyebut bahwa Zara kena racun kah, Zara terima suntikan yang berbahaya kah. Tapi yang kita tahu, obat anti sawan phenytoin ditemui dalam tubuh Zara Khairina. Apa pandangan Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Mungkin ada
di kalangan Anda di luar sana yang tertanya-tanya, apa keputusan terkini siasatan SPRM terhadap Mahathir? Ada satu maklumat yang saya nak share kepada Anda, yang pasti Anda nantikan, yang pasti dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia, terutamanya yang mengikuti perkembangan siasatan SPRM terhadap Tun Mahathir. Rupanya dalam siasatan ini ada melibatkan aset luar negara ataupun harta luar negara di United Kingdom. Seberapa besarkah aset ataupun mungkin kita boleh cakap kekayaan Tun Mahathir kalau itu benar? Ada satu dapatan terkini berkaitan dengan siasatan ini. Setelah SPRM membuat kenyataan, siasatan terhadap Mahathir masih diteruskan. Nah, ada satu perkongsian yang saya nak share kepada Anda. Berkata di sini, mampuslah. Selepas harta keluarga Daim disita, aset Tun Mahathir di luar negara, termasuk di UK, juga bakal disita. Patutlah beria menyokong kempen Turun Anwar. Saudara-saudara, saya tidak pasti sejauh mana, sesahih mana kenyataan ini. Tapi ada relevannya, ada logiknya sekiranya Mahathir ini, kekayaan beliau ini dicurigai terlalu kaya sehingga ada aset luar negara. Kita pun tidak tahu macam mana, berapa banyakkah kekayaan Mahathir ini. Tapi adakah terdapat risiko untuk Mahathir dan kroninya, keluarganya, untuk harta mereka ini disita? Sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda, ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang seringkali mengalami penyakit berulang, gastrik tak pandai sembuh, kolesterol, bacaan kolesterol, darah tinggi, kencing manis, sakit perut, penyakit kulit, penyakit melibatkan jantung, buah pinggang, dan macam-macam lagi penyakit yang kita biasa dengar, bahkan yang kita tiada biasa dengar pun. Ini adalah jawaban untuk kesehatan Anda. Saudara-saudara, ini adalah terapi imun. Produk ini selamat, halal, dan semula jadi, diluluskan hospital, dan yang paling penting diluluskan KKM. Sekiranya Anda ingin mendapatkan maklumat tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Oke, baik, kita teruskan. Dengan caption berkata, mampuslah, selepas harta keluarga Daim disita, aset Tun Mahathir di luar negara, termasuk di UK, juga bakal disita. Saudara-saudara, saya tertanya-tanyalah, adakah Mahathir? Pertama, bila melibatkan penyitaan, sudah pasti melibatkan salah guna ataupun ada kesalahan. Pertama, adakah terdapat risiko Mahathir bakal muflis? Yang kedua, adakah terdapat risiko Mahathir boleh masuk penjara? Sedangkan sebelum ini SPRM sudah pernah membekukan harta lebih 750 juta ringgit Malaysia di London berkait istri Daim dan keluarga. Adakah next is Mahathir yang bakal disita hartanya? Dan mungkin juga terdapatkah risiko Mahathir boleh jadi muflis? Nah, ini pasti satu berita yang menduka citakan. Jadi bila saya melihat perkongsian daripada Edi Nur Ridwan, saya melihat dalam ruangan komen ada 1,000 lebih komen. 1,000 lebih komen. Ada yang kata time heret Tun jadi PM, kali kedua tak bunyi. Ada yang kata berapa upah Mamat ni dapat setiap posting? 47 bila nak heret. Jika aset Tun Mahathir dan Tun Daim Zainuddin di luar negara disiasat dan disita, rakyat Sarawak juga meminta SPRM untuk menyiasat dan menyita aset Taib Mahmud di luar negara, disiasat dan disita. SPRM jangan memilih. Jadi itulah, tidak semestinya Tun Mahathir saja yang disita hartanya sekiranya bersalah. Siapapun juga, termasuk Anwar Ibrahim kalau bersalah, termasuk pemimpin-pemimpin dalam kerajaan, apatah lagi dalam pembangkang, sama saja SPRM perlu telus. Jadi saudara-saudara yang saya hormati berkaitan isu ini, apa komen Anda?